Hei, Tiu diam. Radar kau putih lesu, tak nampak apa-apa kan? Juru terbang, jet perang elektronik terkuat di ruang udara Laut Cina Selatan, EA-18J Growler, tersenyum sinis dengan penuh keyakinan. Gelombang gangguan elektromagnetik, yamin yang kuat, yang dilepaskannya sepatutnya, telah membutakan sepenuhnya jet pejuang senyap TUDM. Namun, tiba-tiba, amaran Lokon berbunyi nyaring di kokpit mereka. Biar betul, aku tak keluarkan gelombang radar pun. Dalam kegusaran panik yang melanda juru terbang Amerika, di belakang mereka merayap bayang-bayang bendera Malaysia yang tidak mengeluarkan sebarang bunyi. Ini adalah rekaman mengejutkan tentang 60 saat mimpi ngeri yang diukir oleh tentara udara diraja Malaysia, TUDM, yang senyap ke atas tentara AS yang dianggap terkuat di dunia. Membawa kebanggaan ke generasi seterusnya ini adalah sebuah kisah operasi yang penuh semangat. Jangan lupa sokong kami. Di tengah-tengah Laut Cina Selatan, di atas lapisan awan tebal sejauh mata memandang, sebuah formasi yang memancarkan aura luar biasa membelah ruang udara di paras ketinggian 30.000 kaki, hampir mencapai stratosfera. Ini adalah skuadron peperangan elektronik ke-132 Tentara Laut Amerika Syarikat, The Scorpions. Di kokpit jet EA-18G Growler mereka, duduk juru terbang yang hanya dimiliki oleh tentara terkuat di dunia. Hai, Viper. Bukankah kawasan latihan hari ini terlalu sempit? Tanya pegawai peperangan elektronik EWO yang duduk di kerusi belakang, Mike Thunder Anderson, dengan nada tidak puas hati. Ini akan berakhir sebelum racun kita sempat tersebar luas. Melalui pelindung topi keledarnya, dia merenung pada pot besar AN-ALQ-99 di bawah sayap utama. Ia bukan sekadar sekeping mesin. Ia adalah tombak elektronik yang lebih ditakuti daripada peluru berpandu dalam pertempuran udara modern. Lawan mereka adalah Skuadron K-18 TUDM, Skuadron Hantu, menerbangkan pesawat pejuang senyap mereka dipersenjatai dengan sistem peperangan elektronik terbaru. Secara konvensional, jet TUDM ini adalah ancaman, sifat halimunan yang tidak dikesan radar, keupayaan gabungan sensor canggih, dan kemampuan first look, first kill melihat musuh dahulu, menyerang dahulu. Berdasarkan spesifikasi katalog Growler yang berasaskan jet generasi keempat, seolah-olah bukan lawan kepada jet TUDM ini. Tetapi, pikiran Mike Thunder Anderson adalah sebaliknya. Dengar sini rookie, ramai yang tersalah anggap. Senjata terbesar mereka bukanlah halimunan. Ia adalah rangkaian, katanya kepada juru terbang muda yang memegang kayu kawalan, seolah-olah dia seorang pengajar di Akademi Penerbangan. Jet pejuang itu adalah superkomputer terbang. Ia hanya menjadi yang terkuat apabila ia berkongsi data, berhubung dengan satelit, dan mencipta peta medan perang yang sempurna. Sebaliknya, jika kita memutuskan hubungan itu, mereka hanyalah seketul besi dengan penglihatan yang buruk. Inilah legenda Growler yang dikatakan mampu menembak jatuh F-22 Raptor dalam simulasi. Cara pertempuran mereka bukanlah kemusnahan fisikal, tetapi membakar saraf musuh. Sistem penerimaan ALR 9211010 yang tertanam di pelbagai bahagian jet mereka tidak melepaskan walau sedikit pun gelombang radio yang dikeluarkan musuh. Dari isyarat telepon bimbit yang lemah hingga denyutan radar ketenteraan yang kuat, ia menganalisis semua frekuensi serta-merta dan mengenal pasti sumbernya. Sebaik sahaja dikesan, pod AN-ALQ-99 akan menghantar isyarat hingar noise, berkuasa tinggi yang disesuaikan sepenuhnya dengan frekuensi lawan. TUDM memang cemerlang, saya akui. Tetapi mereka terlalu mengikut buku teks. Mike meleretkan jarinya ke atas data bentuk gelombang kompleks yang dipaparkan pada skrin di hadapannya. Mereka adalah negara yang menekankan pertahanan diri, jadi mereka mempunyai kecenderungan untuk menghantar gelombang radio secara aktif untuk mencari musuh, atau sering coba melakukan komunikasi pautan data kerana rasa takut. Disitulah sasaran kita. Pelan operasi mereka disokong oleh logik yang sempurna. Mula-mula, memotong komunikasi jet TUDM dan mengasingkan mereka dengan hingar jalur lebar. Seterusnya, mencabut mata mereka dengan membanjiri jalur frekuensi radar. Kepanikan juru terbang yang terasing dalam kegelapan, buta dan pekak, disitulah pesawat pengiring Super Hornet akan masuk.
Ini bukan pertempuran, ini kerja rutin. Sasaran emisi dikesan, arah 070, jarak 80 batu. Tiba-tiba, penggera berbunyi. Jet TUDM itu telah mengaktifkan radar carian mereka, walaupun hanya seketika. Sudut mulut Mike Thunder Anderson melengkung tajam. Kena kau, pahlawan Malaysia. Menggunakan radar dengan sopan santun, itulah cara kau membocorkan lokasi kau. Jari-jarinya menekan Swiss gangguan pada konsol. Ini bukan pencetus yang lembut, ia adalah Swiss yang menulis semula hukum fizik di seluruh ruang udara. Jamming on. Semua jalur frekuensi, pancarkan output maksimum. Dalam sekelip mata, tenaga elektromagnetik dengan ketumpatan yang luar biasa, walaupun tidak kelihatan, dilepaskan ke udara di Laut Cina Selatan. Ia adalah tsunami elektronik. Ruang dalam radius beberapa ratus kilometer yang berpusat di Growler diselubungi oleh ribut hingar yang pekat. Dalam kawasan ini, radio menjadi hanya penjana bunyi bising, dan skrin radar dicat putih sepenuhnya seperti ribut salji. Kesan disahkan. Gelombang radar musuh lenyap. Isyarat pautan data terputus. Tengok, mereka senyap sepenuhnya. Gelak ketawa yang yakin bergema di kokpit. Paparan Mike Anderson menunjukkan perkataan senyap menandakan aktiviti gelombang radio pihak Malaysia telah berhenti sepenuhnya. Jet TUDM sekarang mesti terbang dalam keadaan mata tertutup dan telinga tersumbat di atas Pasifik. Teruknya. Walau dengan jet terbaik, mereka tidak berdaya jika persekitaran untuk menggunakannya diambil. Inilah realiti peperangan elektronik. Mike mengunyah gula-gula getah dengan penuh yakin dan bersedia untuk beralih ke langkah seterusnya. Semuanya mengikut perancangan. Teknologi dan pengalaman AS yang mengagumkan sepatutnya telah menghancurkan harapan Malaysia. Tetapi mereka tidak sadar. Mengapa TUDM yang berhati-hati itu begitu mudah mendedahkan lokasi mereka dengan menghidupkan radar? Mengapa mereka tidak kelihatan keliru dan memecahkan formasi, walaupun komunikasi sepatutnya telah terputus? Kesunyian yang terlalu dalam menguasai udara dengan misteri yang menyeramkan. Rasa sejuk menjalar di tulang belakang Mike Anderson. Tunggu, ada sesuatu yang tak kena. Terlalu senyap. Seolah-olah mereka sudah menunggu jamming kita dari awal. Apabila dia menyadari sifat sebenar rasa tidak selesai itu, mereka sudah melangkah ke tengah-tengah perangkap yang tidak boleh dielakkan. Hei, apa yang berlaku? Suasana kokpit telah berubah dalam beberapa puluh saat saja. Nada yakin telah hilang dari suara Mike Anderson. Konsol di hadapannya berfungsi seperti biasa. Pod jamming AN, ALQ99 masih memancarkan hingar jalur lebar pada output maksimum, dan spektrum elektronik di ruang udara ini sepatutnya telah tepu sepenuhnya. Biasanya, pada ketika ini, isyarat komunikasi musuh akan berterbangan kucar-kacir dan juru terbang yang panik akan memecahkan formasi atau melakukan pergerakan mengelak yang tidak bermakna kerana ketakutan. Logiknya sama seperti orang yang ditutup matanya mengamuk dalam kegelapan, tetapi realitinya berbeza. Tindak balas sensor otomatik yang dipaparkan di sudut papan kekunci menunjukkan tingkah laku yang mustahil. Kedua-dua jet TUDM itu, jauh daripada keliru, mengekalkan formasi yang tepat dan lurus ke arah mereka, seolah-olah mereka bukan pengembara yang tersesat dalam ribut salji, tetapi pelari yang melihat garisan penamat dari awal lagi. Viper, elak. Mereka boleh nampak kita. Kami tidak mengesan gelombang radar. Radar mereka sepatutnya mati. Juru terbang itu bersuara bingung. Dia tidak boleh dipersalahkan. Dalam pengetahuan konvensional mereka, musuh yang tidak mengeluarkan radar tidak mungkin dapat mengenal pasti mereka. Tetapi rasa sejuk seperti ais menjalar di tulang belakang Mike Anderson. Sebagai veteran, dia telah menyadari satu kemungkinan terburuk. Mustahil, mereka sedang mengesan balik, reverse locate, gelombang jamming kita. Mengapa jet TUDM itu boleh kekal tenang di bawah serangan elektronik terkuat di dunia? Ramai orang menganggap jet TUDM itu hanya jet pejuang halimunan yang tidak kelihatan pada radar. Tetapi itu hanya separuh daripada intipati sebenar pesawat ini. Identiti sebenar jet TUDM. Ia adalah kubu pengumpul maklumat terbang. Di terasnya terletak sistem peperangan elektronik AN, ASQ, 239 sistem Barakuda yang tertanam di seluruh bahagian pesawat.
Radar amaran konvensional pada jet lama hanyalah pembunyian automatik yang memberi amaran untuk mengelak apabila peluru berpandu dilancarkan. Tetapi sistem Barakuda ini berada pada tahap yang berbeza. Antena berprestasi tinggi yang diletakkan pada hidung dan badan pesawat sentiasa memantau gelombang radio 360 darjah. Sebaik sahaja musuh mengeluarkan radar atau gelombang jamming, ia serta-merta mengira dan menentukan frekuensi, bentuk gelombang, dan lokasi sumber yang tepat dengan algoritma proprietari. Dalam arti kata lain, apa yang Growler banggakan gelombang jamming yang kuat bukanlah gangguan bagi jet TUDM itu, tetapi hanya suar gergasi yang bersinar terang dalam kegelapan. Sial, itu kemaksudnya? Mike Anderson mengetap bibirnya kuat-kuat. Ribut gelombang radio yang dia percaya adalah tanda kekuasaan mereka, kini secara ironis menjadi suara yang menjerit keras tentang lokasi mereka sendiri. Hentikan jamming, potong sekarang, kita akan dikesan balik. Mike menjerit dan menumbuk konsol, tetapi sudah terlambat. Satu lagi keupayaan menakutkan jet TUDM, sensor fusion, telah pun mengesan mereka. Walaupun radar tidak boleh digunakan, maklumat lokasi sumber radio yang ditangkap oleh Barakuda, maklumat sumber haba yang ditangkap oleh sensor optik, semua data ini digabungkan. Pada paparan topi keledar juru terbang, lokasi Growler kini pasti muncul sebagai simbol merah yang jelas. Inilah cara jet pejuang generasi kelima bertempur. Berbanding dengan raja generasi keempat yang mengancam dengan output radio yang kuat, mereka adalah pembunuh generasi kelima yang menghilangkan aura dan menggunakan kekuatan lawan untuk memusnahkan mereka. Kekejaman dan ketenangan peralihan era akan dibuktikan di atas laut Cina Selatan. Kip 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 kip. Tiba-tiba, bunyi amaran yang tidak menyenangkan berbunyi di kokpit. Viper, juru terbang itu, menjerit dengan suara hampir menangis. Kena lokon, mustahil, tiada tindak balas pada penerima amaran radar. Inilah kehebatan sebenar jet TUDM. Ia bukan kaedah konvensional untuk mengunci sasaran dengan memancarkan gelombang radar. Ia menggunakan haba dan maklumat gelombang radio lawan sahaja untuk membidik sasaran tanpa mengeluarkan sebarang gelombang radio sendiri. Lakon senyap. Walaupun penerima Growler yang cemerlang, mereka tidak dapat mengesan bahwa mereka sedang dibidik. Hanya hakikat bahwa mereka akan ditembak yang dilemparkan sebagai amaran. Tak nampak. Di mana? Di mana mereka? Mike Anderson melihat sekeliling. Yang kelihatan di luar kanopi hanyalah langit biru dan awan putih. Tetapi gambaran juru terbang Malaysia yang tenang menekan picu di sebalik kesunyian itu terpahat di otaknya. Hantu? Tak. Syaitan. Gelaran jet perang elektronik terkuat yang mereka banggakan runtuh dengan bunyi yang kuat. Semakin kuat jamming dikeluarkan, semakin cepat mereka mendedahkan diri. Dalam labirin logik ini, mereka tidak mempunyai cara untuk melarikan diri. Pecah, pecah, elak 3 kali. Tiada lagi taktik, hanya tindakan mengelak mengikut naluri survival. Tetapi saat pemangsa yang menyangka mereka menguasai langit jatuh menjadi mangsa yang ketakutan, itulah permulaan mimpi ngeri sebenar mereka. Sial, tak dapat lari. Amaran lokon tak berhenti. Lepaskan chaff. Cepat. Di atas laut Cina Selatan, Growler, jet perang elektronik terkuat, bergelut dengan sia-sia seperti rama-rama yang terperangkap dalam sarang laba-laba. Tindakan mengelak yang terdesak, tetapi tidak kira betapa kerasnya mereka mengoncang jet, amaran kematian yang bergema di kokpit terus berdetak pada irama yang tetap, seperti elektrokardiogram yang kejam. Mike Anderson berfikir dengan terdesak di tengah-tengah ketakutan. Ada yang tak kena, benar-benar mustahil. Saya tahu sistem Barakuda itu hebat, tetapi ia pasti ada had fizikalnya. Kami kini melakukan pergerakan mengelak dengan J yang kuat. Hubungan posisi dengan jet TUDM berubah secara drastik. Mustahil untuk mengunci dengan tepat untuk masa yang lama hanya dengan pengesanan pasif. Ia seolah-olah ada seseorang yang melihat pergerakan kami dari tempat lain di langit ini, dari sudut pandangan Tuhan. Tempat lain, pada saat itu, kejutan seperti panahan petir melanda tulang belakang Mike. Dengan tangan yang menggigil, dia membesarkan julat paparan konsol sehingga maksimum. Terkubur dalam hingar medan perang dan terlepas pandang, terdapat isyarat pelik, lemah tetapi jelas, di hujung kawasan latihan yang jauh di belakang.
Ia bukan jet pejuang, ia adalah bayang-bayang yang lebih besar dan berat, tetapi isyarat pautan data yang dipancarkan daripadanya berhubung dengan jet TUDM di barisan hadapan dengan ketumpatan yang menakutkan. Hei, Viper, tak mungkin. Suara Mike kering dalam keputusasaan. Ada satu lagi di sana, bukan jet pejuang. Ia raksasa. Ya, inilah katruf sebenar yang telah disediakan oleh pihak Malaysia. Pesawat pengumpul maklumat elektronik yang dibangunkan dan dikendalikan secara tempatan, A400M ISR Naga Emas. Anda mungkin pernah mendengar nama A400M. Ia adalah pesawat pengangkut gergasi yang bertubuh gempal, seperti paus biru, biasanya digunakan untuk bantuan bencana dan pengangkutan logistik. Apa pesawat pengangkut? Jangan pandang rendah. TUDM telah melihat saiz badan pesawat dan enjin berkuasa tinggi pesawat pengangkut buatan Eropa ini dan telah membina kubu peperangan elektronik di dalam perutnya, dalam skala yang mustahil untuk dimuatkan dalam jet pejuang. Bayangkan, jet pejuang Growler dipaksa memuatkan peralatan ke dalam badan yang sempit. Tetapi Naga Emas adalah berbeza. Ia memuatkan pemproses superkomputer, rangkaian antena yang tidak terhingga, dan pasukan pengendali pakar di dalam ruang badan yang besar. Ia adalah bilik operasi yang bergerak di udara, dan ia juga merupakan lohong hitam yang menyedut semua gelombang radio. Sungguh licik. Kita telah berada di tapak tangan mereka sejak awal lagi. Mike Anderson memahami keseluruhan muslihat dengan rasa seram. Pertempuran telah dimenangi jauh sebelum pertarungan udara bermula. Mula-mula, Naga Emas yang menunggu di belakang mengesan gelombang jamming Growler dengan antenanya yang besar. Pada masa yang sama, jet TUDM di barisan hadapan turut mengesan gelombang tersebut. Apa yang berlaku apabila gelombang yang sama diperhatikan dari dua titik yang berasingan? Melalui prinsip triangulasi, lokasi Growler didedahkan sepenuhnya dengan ralat hanya beberapa sentimeter. Semakin Growler mengeluarkan gelombang radio dan mengamuk, semakin banyak data berharga yang Growler berikan kepada Naga Emas. Jerit lebih kuat, terima kasih. Karena itu, kami tahu lokasi awak dengan baik. Pihak Malaysia mengecilkan kepungan dengan senyap tetapi pasti. Seolah-olah berkata begitu. Apa yang lebih menakutkan adalah kelajuan koordinasi. Maklumat lokasi musuh yang dianalisis oleh Naga Emas dikongsi serta-merta dengan paparan topi keledar jet TUDM melalui pautan data proprietari TUDM. Juru terbang TUDM tidak perlu mencari musuh sendiri. Mereka hanya perlu menekan suis peluru berpandu dengan tenang ke arah sasaran yang dipaparkan pada skrin. Ini cara Malaysia bertempur? Mike Anderson mengutuk keangkuhannya. Tentera Amerika mengejar kekuatan yang terang-terangan. Jet pejuang terkuat, peralatan terkuat, juru terbang terkuat. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka mengejar kekuatan kerjasama, konsep budi dan kerjasama. Jet pejuang, pesawat sokongan, radar darat semuanya disatukan seperti satu organisme, menindas musuh sebagai satu sistem keseluruhan. Tiada aksi dramatik, tetapi tiada juga peluang atau jalan keluar. Amaran, pencari peluru berpandu dikesan. Akhirnya, detik terakhir tiba. Isyarat menunjukkan bahwa peluru berpandu udara ke udara simulasi telah dilancarkan dari ruang senjata jet TUDM. Growler, yang telah melampaui had pergerakan mengelak, tidak mempunyai cara lagi untuk mengelaknya. Kena dijatuhkan dalam simulasi, suara tanpa emosi dari pengarah latihan bergema di seluruh ruang udara melalui radio. Mike Anderson mengangkat pelindung matanya dengan tangan yang tidak berfungsi. Langit laut Cina Selatan di hadapannya masih biru dan indah. Tidak berubah dari beberapa menit yang lalu, tetapi bagi dia, pemandangan itu kini hanya menjadi objek ketakutan. Kalah, kubu elektronik yang dia percaya adalah yang terkuat, terlalu tidak berdaya di hadapan perisai senyap Malaysia dan strategi yang dikira dengan teliti. Apa yang paling menakutkan adalah pihak Malaysia kekal senyap di radio dari awal perlawanan hingga keputusan kekalahan diumumkan. Tiada jeritan kemenangan, tiada provokasi. Hanya ketenangan seperti artisan yang melaksanakan tugasnya dengan tenang. Ketenangan yang menyeramkan itu telah mengukir trauma yang lebih dalam daripada kekalahan di hati Mike Anderson. Hei Mike, dengar tak? Juru terbang Growler membuat panggilan radio dengan suara yang menggeletar. Mereka masih memerhatikan kita walaupun latihan sudah tamat. Apabila dia melihat
kedua-dua jet TUDM itu, yang sepatutnya menang, tidak membuat pusingan kegembiraan tetapi mengekalkan jarak yang tetap dan terus memerhati mereka dengan tenang. Seolah-olah berkata tanpa kata, lain kali, ini adalah pertempuran sebenar. Nyawa awak akan hilang. Bayang-bayang mereka bersinar tajam dan dingin di bawah cahaya matahari. 1 jam selepas latihan tamat, bilik mesyuarat operasi yang luas di atas kapal induk USS Ronald Reagan diselubungi kesunyian yang berat. Hanya bunyi rendah penghawa dingin yang bergema. Ekspresi juru terbang tentara laut AS yang berbaris kaku. Ada yang pucat seperti melihat hantu, ada yang tegang kerana tidak dapat menerima kekalahan. Di tengah-tengah mereka, duduk Mike Anderson. Skrin gergasi di hadapannya menunjukkan data track sebentar tadi. Garis merah adalah pihak Malaysia, garis biru pihak AS. Data itu menunjukkan realiti yang kejam. Sebaik sahaja pihak AS memulakan jamming, pergerakan pihak Malaysia, jauh dari kucar-kacir, menjadi lebih tepat dan memintas ke titik buta Growler melalui jarak terpendek. Saya tak boleh terima, Mike Anderson memecahkan kesunyian. Di hujung pandangannya, terdapat juru terbang TUDM yang duduk dalam barisan. Mereka adalah pemenang, namun mereka tidak bersorak, hanya duduk tegak dan tenang. Ketenangan yang tidak diketahui apa yang mereka fikirkan itu membuatkan Mike semakin gelisah. Hei, kapten di sana. Awak kan yang jatuhkan saya. Mike berdiri dan menunjuk kepada juru terbang Malaysia, seorang kapten, ketua pasukan lawan. Hela, apa yang awak gunakan? Jamming saya sempurna. Radar awak sepatutnya white out sepenuhnya. Atau awak tahu laluan penerbangan kami dari awal? Ia adalah tuduhan yang memalukan dari pihak yang kalah. Tetapi dia tidak dapat mempertahankan egonya tanpa berpikir begitu. Jet perang elektronik terkuat di dunia telah dikalahkan di arena peperangan elektronik yang menjadi kelebihan mereka. Kapten Malaysia itu bangun perlahan-lahan. Badannya kecil tetapi terlatih. Matanya tenang seperti laut dalam, menampakkan kecerdasan yang tidak terhingga. Dia menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih tetapi nada yang sederhana. Tiada helah, Tuan Anderson. Jamming Anda sempurna. Ia adalah hingar jalur lebar yang begitu hebat sehingga boleh dimuatkan dalam buku teks. Kalau begitu, kapten itu berhenti dan menunjuk ke satu titik pada skrin. Di situ, jauh di belakang kawasan latihan, terbang sekeping pesawat biru yang samar-samar hanya di pinggir julat radar AS. Kami menggunakan telinga, sensor pasif, tanpa menggunakan mata, radar. Pesawat pengumpul maklumat elektronik A400 MICR naga emas yang ditempatkan di belakang kami menerima gelombang kuat Anda. Bilik itu gempar. Mereka tahu nama 400 MISR, pesawat pengumpul maklumat Malaysia. Tetapi mereka tidak pernah mendengar ia boleh berhubung secara real-time dan rapat dengan jet pejuang di barisan hadapan. Tunggu, tunggu. Juru terbang Growler, Viper, bersuara dengan nada terkejut. Pautan data dari pesawat pengangkut, data berat sebegitu tak mungkin sampai kepada jet TUDM tanpa lengah di bawah persekitaran jamming. Kami sedang mengganggu komunikasi. Ya, jika ia adalah link 16 konvensional, ia pasti terputus. Kapten itu meneruskan dengan tenang, seolah-olah mengajar seorang kanak-kanak. Tetapi kami menggunakan pautan data berarah proprietari. Dan terima kasih kerana jamming Anda terlalu kuat. Secara ironis, kehadiran Anda bersinar terang, seperti suara yang paling jelas dari kedudukan kami. Pada saat Mike Anderson memahami maksud kata-kata itu, dia hilang kata-kata. Output terkuat yang mereka banggakan telah digunakan sebagai umpan untuk mengalahkan mereka sendiri. Kemudian, kapten itu sedikit menaikkan sudut mulutnya, menunjukkan senyuman yang manusiawi buat kali pertama hari itu. Tetapi ia adalah senyuman yang penuh keyakinan dan dingin, lebih seperti pemangsa yang melihat mangsanya, bukan senyuman persahabatan. Terima kasih kerana mengeluarkan gelombang radio yang bising, Tuan. Ia menjimatkan masa kami untuk mencari Anda. Udara di dalam bilik mesyuarat menjadi beku. Ia adalah ironi yang paling ekstrem. Bahwa senjata terhebat Anda adalah kelemahan Anda dilemparkan di hadapan muka mereka. Mike Anderson merasakan ketakutan yang membuatkan tulang belakangnya menggigil lebih daripada kemarahan. Mereka ini gila. Biasanya, apabila dijam,
Orang akan berpikir bagaimana untuk melarikan diri, bagaimana untuk membatalkan gangguan itu. Tetapi orang Malaysia ini berpikir bagaimana untuk menggunakan gangguan itu untuk membunuh lawan. Konsep judo menggunakan kekuatan lawan untuk menjatuhkannya. Mereka melaksanakannya di peringkat operasi senjata teknologi tinggi terkini. Saya kalah. Mike Anderson menghembus nafas dalam-dalam dan jatuh terduduk di kerusinya. Tiada lagi semangat untuk membalas. Kalah. Bukan teknologi. Dimensi pertempuran itu berbeza. Saya sentiasa tertanya-tanya mengapa Malaysia tidak pernah membeli growler. Mike bergumam sendirian. Bukan sebab tak cukup uang. Bukan sebab politik. Mereka tidak perlukannya. Mereka membina perisai terkuat yang boleh mematahkan growler tanpa memiliki growler itu sendiri. Kapten itu tidak menjawab apa-apa, hanya membungkuk hormat dengan tenang dan kembali ke tempat duduknya. Bahu belakangnya tidak berkata apa-apa, mencerminkan semangat Malaysia untuk menunjukkan hasilnya, bukan bercakap banyak. Selepas mesyuarat, di luar hangar di mana matahari terbenam mewarnai landasan dengan oranye, Mike Anderson menghantar juru terbang Malaysia pergi. Ada sesuatu yang dia rasa perlu dikatakan. Hai, dipanggil, kapten itu berhenti. Mike berlari ke arahnya dan menggaru kepalanya dengan sedikit malu. Saya terlupa nak cakap. Nama saya Mike Anderson. Call sign saya Thunder. Nama yang bising, tak macam awak yang senyap. Senyuman pahit Mike melembutkan ekspresi kapten itu. Dia berpaling perlahan-lahan dan menjawab dengan suara yang tenang. Khairul. Call sign saya Bisik. Whisper. Bisik? Ironisnya sangat sesuai. Mike tersenyum pahit sambil menghulurkan tangan kanannya. Saya tak akan kalah lagi. Khairul. Saya akan kembangkan corak jamming baharu dan menukar bisikan awak menjadi jeritan. Ia bukan keangkuhan pihak yang kalah, tetapi pengistiharan perang kepada pesaing yang dihormati. Khairul membalas jabat tangan yang dihulurkan dengan kuat. Ya, saya akan menantikannya, Mike. Kami juga akan memperkuatkan telinga kami. Jabat tangan yang keras melalui sarung tangan. Kata-kata tidak lagi diperlukan. Di situ, terdapat penghormatan mutlak, dikongsi hanya oleh mereka yang telah mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang udara yang tidak kelihatan, melangkaui batas negara dan bahasa. Selepas mereka pergi, Viper, rakan sekerja Mike, mengangkat bahu. Hei, hei, sungguh bagus mereka adalah sekutu kita. Kalau mereka musuh, saya takkan dapat tidur malam. Ya, betul-betul. Mike memegang penumbuknya yang sakit sambil merenung bayangan jet TUDM yang hilang dalam senja. Siapa kata mereka seperti domba yang jinak? Mereka bukan lagi serigala dalam kulit domba. Mereka adalah Tyrannosaurus Rex. Walaupun kecewa, Mike berasa segar. Hakikat bahwa masih ada raksasa di dunia yang perlu mereka atasi sudah cukup untuk menyalakan semula semangat juru terbang AS yang berbangga. Pada hari itu, laporan sulit tentara AS mencatatkan, amaran, jangan menilai TUDM hanya dari spesifikasi katalog peralatan mereka. Ancaman sebenar mereka terletak pada operasi yang memanfaatkan spesifikasi itu 120% dan kebijaksanaan yang tidak terhingga. Bagaimana perasaan Anda? Walaupun tidak memiliki tombak terkuat, mereka melumpuhkannya dengan kebijaksanaan dan teknologi. Latihan ini menunjukkan bukan sekadar perbezaan senjata, tetapi keazaman Malaysia untuk mempertahankan negara di bawah batasan yang terhad. Kesunyian adalah pencegahan terbesar, bukan menunjukkan kekuatan secara terbuka, tetapi keupayaan yang diasah dengan tenang itulah yang menenangkan sekutu dan menggerunkan negara yang mempunyai niat buruk. Kami menyampaikan penghormatan ikhlas kepada anggota TUDM yang melindungi ruang udara Malaysia di lautan gelombang radio yang tidak kelihatan hari ini. Bagaimana kemenangan yang tenang ini kelihatan di mata Anda? Kongsikan perasaan hangat Anda di ruangan komen, sehingga kita bertemu lagi dalam keajaiban seterusnya.